Pertembungan antara dua pasukan Pantai Timur, Terengganu dan Sri Pahang berkesudahan dengan keputusan memihak kepada pasukan pelawat. Kedua-dua pasukan membariskan kesebelasan terbaik dalam misi meraih 3 mata sementara Sri Pahang mahu mengekalkan rekod tanpa kalah. Pada babak pertama, aksi berlangsung seimbang dengan kedua-dua pasukan saling bertukar serangan namun peluang terbaik yang dimiliki oleh anak didik Fandi Ahmad dinafikan Suhaimi Husin. Peluang yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba apabila sepakan percuma oleh Stefano Brundo ditumbuk dengan kurang kemas oleh Suhaimi sebelum ditolak masuk dengan mudah oleh Pak Sherman. Tidak lama kemudian, rembatan Ivan Mahmud kembali menceriakan penyokong Terengganu untuk mengikat kedudukan 1-1. Bersambung babak kedua, kedua-dua pasukan memiliki peluang untuk menambah jaringan namun perancang tengah Tok Gajah, Azam Azim melepaskan rembatan jarak jauh untuk gol kedua pelawat. Ivan Mahmud sekali lagi mensia-siakan peluang untuk menyamakan kedudukan pada babak akhir permainan. Terengganu akan bertemu Sabah manakala Sri Pahang akan menentang Pening bagi aksi berikutnya. Perlawanan lain, kebangkitan yang diharap penyokong Kelantan dalam perlawanan Liga Super menentang Perak hari ini masih tak kunjung tiba. Ini selepas anak-anak buah Datuk Lim Toong Kim menewaskan The Red Warriors, TRW, 3-2 di Stadium Sultan Muhammad ke-4, Kota Baru. Sebaik sepak mula, kedua-dua pasukan berusaha mencari gol pembukaan. Bagaimanapun, tuan rumah yang lebih mengancam barisan pertahanan tebus Gaurus diketuai Kapten Hafizal Mohamad. Dan apa yang dibimbangi pasukan pelawat menjadi kenyataan pada minit ke-16. Satu hantaran mengelirukan yang cuba dihantar kepada penyerang Kelantan, Noha Marum terkena kaki pertahanan seladang, Shivan Pillai sebelum melepasi garisan gol yang dikawal Tisha Iswaran. Gol tersebut memberi keyakinan kepada TRW memburu gol kedua. Pada minit ke-30, Syaiswaran menafikan percubaan Marum dengan percubaan susulan Miguel Cifuentes pula ditolak keluar pertahanan Perak. Kegagalan TRW memanfaatkan peluang yang terhidang di hukum Perak 5 minit selepas itu. Satu hantaran yang dibuat penyerang pinjaman KLCT, Arif Syakirin mengakibatkan Kapten Kelantan, Yusri Yuhasmadi tertampan bola ke gawang sendiri. Kebangkitan Perak lengkap apabila pemain import Argentina, Luciano Guaicochea meledakkan rembatan dari luar kotak penalti menewaskan penjaga gol Kelantan, Nik Amin Ahmad pada minit ke-45. Dengan keputusan 2-1 memihak kepada pelawat, TRW berusaha memburu gol penyamaan tetapi gagal. Sebaliknya, anak-anak buah Toong Kim pula menggandakan kelebihan mereka menerusi Che Suhairi Che Halim pada minit ke-69. Bekas pemain sayap kebangsaan, Wan Zaid Haikal bijak mencari ruang dalam pertahanan Kelantan sebelum melorongkan bola kepada Che Suhairi. Che Suhairi mudah menolak bola menewaskan Nik Amin bagi menambah kelebihan yang dimiliki Perak. Menjelang akhir perlawanan sedikit tegang apabila berlaku pertengkaran antara Syaiswaran dengan Marum selepas penjaga gol Perak itu tidak puas hati dengan sikap penyerang berkenaan. Bagaimanapun, pengadil bertindak pantas menenangkan keadaan sebelum situasi bertukar menjadi buruk. Tuan rumah kemudiannya merapatkan kedudukan menerusi Nur Syamil Ghani pada minit akhir perlawanan tetapi keputusan 3-2 kekal sehingga tamat perlawanan. Walaupun kekal di tangga ke-11, The Boss Gaurus kini mengutip 9 mata dengan Kelantan pula kekal di tangga ke-13 dengan 4 mata. Dengan Liga Super berehat seketika bagi memberi ruang untuk Sukan C 2023 di Kemboja, saingan akan kembali bersambung pada 18 Mei ini. Perak bakal berdepan tugas sukar apabila menerima kunjungan Selangor di Stadium Perak pada 20 Mei ini. Kedah Darul Aman FC kembali menemui sentuhan kemenangan, selepas mengalami 2 kekalahan berturut-turut sebelum ini dengan menewaskan Negeri Sembilan FC 2-1, dalam aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi pada Jumaat. Skuad kendalian Nafuzi Zain berjaya mengawal permainan, sejak dari whistle permulaan dan 2 gol meneruskan peledak utama, William Lira pada setiap babak, cukup untuk memberikan sang kenari 3 mata penuh yang cukup berharga. Bermain dalam keadaan padang yang basah ekoran cuaca hujan sejak petang, sedikit merencatkan aksi kedua-dua pasukan dengan tuan rumah, NSFC lebih banyak menggunakan corak serangan balas untuk menyerang kubu Kedah terutama pada babak pertama.
Lira membuka tirai jaringan selepas 30 minit perlawanan apabila dia yang tidak dikawal dalam selesa menanduk masuk bola hantaran Manuel Hidalgo untuk gol pertama Kedah dan keempat peribadinya musim ini. Berselang 3 minit ketika Kedah selesai meraihkan jaringan pembukaan, Zainal Abidin Jamil menjaringkan gol penyamaan selepas bola rembatan deras Tami Mawat dari luar kotak penalti terbias kepadanya untuk mengelirukan Kalamullah Al-Hafiz di gawang Kedah. Syahrul Fikri nyaris menggandakan kelebihan NSFC namun rembatannya di dalam kotak penalti berjaya dinafikan Kalamullah untuk kedudukan 1-1 kekal hingga tamat babak pertama. Babak kedua menyaksikan NSFC melakukan pertukaran dengan memasukkan Harold Golan untuk membantu mengukuhkan lagi barisan pertahanan skuad Jang namun tetap tidak dapat mengelak daripada dibolosi. Kedah berjaya di depan selepas Lira sekali lagi menanduk masuk menewaskan Golan dan Syekh Izan hasil hantaran lintang pemain naturalisasi negara, Lee tak pada minit ke-72 untuk gol kemenangan sang Kenari. Beberapa percubaan dilakukan oleh anak-anak buah Kidivan pada minit-minit terakhir perlawanan untuk mendapatkan gol penyamaan namun tidak berhasil dan mereka terpaksa menerima hakikat tewas di laman sendiri buat kali kedua musim ini. Kemenangan ke-6 Kedah itu kembali meletakkan mereka di tangga kelima dengan 19 mata selepas 10 perlawanan manakala Negeri Sembilan pula di tangga ke-9 dengan 10 mata selepas berakhir 9 perlawanan. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini, jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.